Oh, pengusi bagi mana Ustaz? 15 minit. Keberanian yang seperti itu. Dan Syekh Al-Hadi mungkin nanti pembentang menyebut bahawa orang Melayu patut meniru 3 kaum. Yang pertama, orang Melayu patut tiru bangsa Eropah. Mereka itu tahu mentadbir, jauh datang, menawan negeri orang lain, teratur kepimpinan mereka, menguruskan urusan. Tiru mereka. Jika tak boleh meniru bangsa Eropah, tirulah bangsa Jepun. Sebelum Malaysia buat dasar pandang ke timur, Syekh Al-Hadi cakap tentang tiru bangsa Jepun. Kerana bangsa Jepun itu rajin, kata. Saya bukan nak uraian panjang, nanti ada. Kalau tak boleh juga, tirulah bangsa Cina yang datang ke negeri kita. Sehelai sepinggang, akhirnya menjadi toke, menjadi pedagang. Dia cuba mencari, melihat persoalan daripada angle yang positif, daripada sudut yang positif. Ia membolehkan bangkitnya bangsa Melayu itu. Dalam sejarah para ulama juga, saya ada masa saya nak, ulama juga menyumbang kepada kelembapan kebangkitan rakyat jika salah digunakan. Pada tahun 1930-an, apabila Al-Malik Abdul Aziz, Raja Saudi, yang dianggap sebagai tokoh kemodenan yang cuba membangunkan Saudi moden, dia telah ditentang oleh para ulama di Mekah disebabkan kerana memperkenalkan 3 mata pelajaran, 3 subjek di dalam mata pelajaran Saudi. Yang pertama, kena memperkenalkan sains. Yang kedua, kena memperkenalkan geografi. Yang ketiga, kena memperkenalkan al-lughah al-ajnabiyah, iaitu foreign language, bahasa asing, bahasa Inggeris lah, dengan French dan bahasa Perancis. Jadi apabila ulama tentang, Al-Malik Abdul Aziz memanggil para ulama Hijaz dan bermusyawarah dengan mereka. Kata Al-Malik Abdul Aziz, yang pertama, aku ingin memberitahu kamu bahwasanya kamu adalah orang yang aku sayang dalam negara ini, kerana kamulah benteng kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi seperti mana yang kamu ajar aku, bahawa kita tidak boleh mengikut seseorang alim melainkan kerana selepas mengetahui hujahnya. Apakah hujah kamu menentang pembaharuan itu? Tuan-tuan tahu apa ulama kita jawab? Mereka kata, yang pertama, kami menentang ilmu sains, kerana ilmu sains itu telah memperkenalkan kamera dan tangkap gambar itu hukumnya haram. Yang kedua, kerana ilmu yang diperkenalkan itu geografi. Dalam geografi telah menyatakan bumi ini bulat, itu bertentangan dengan Quran kerana bumi ini leper. Yang ketiga, foreign language boleh menyebabkan al-lughah al-ajnabiyah, bahasa asing, boleh menyebabkan nanti rakyat kita belajar buku-buku orang asing, lalu mereka terpengaruh dengan akidah orang asing, lalu mereka menjadi sesat. Itu 30-an. Jangan heran negara Arab lambat dalam pembangunan, kerana ulamanya bukan mencari formula. Pertama, bumi leper ini adalah teori yang tak benar. Quran tidak pernah kata, itu andaian. Mengharamkan kamera juga bukan suatu benda. Hari ini kita tahu negara Saudi, ya dulu masa tuan-tuan pergi bahkan 10 tahun lepas, dia kampas tuan dekat Kaabah. Sekarang ni depan Kaabah semua pakai posing pada.
bahasa asing. Tuan-tuan pergi ke Qatar, mereka cakap orang putih, British accent, elak British. Di era ulama-ulama yang mengharamkan membaca surat khabar, dan kita tahu fenomena yang sama berlaku juga di Semenanjung, di Tanah Melayu, di mana mata pelajaran selain daripada mata pelajaran agama dikatakan pelajaran sekular. Tetapi tokoh-tokoh pembaharuan yang kita sebutkan, mereka telah pergi membimbing umat. Syekh Al-Hadi, Syekh Jalaluddin Tahir, di sini malah hentak, mereka telah memperjuangkan hak wanita dalam negara ini. Ketika orang wanita, saya selalu sebut di banyak tempat, ketika wanita dalam negara ini dipaksa kahwin. Tuan-tuan boleh tengok filem Piramli, Penarik Beca, bagaimana Azizah telah dipaksa kahwin oleh Haji Bakhil. Nama apa yang kita ingat kan? Dan itu keputusan bapa yang tak boleh ditentang di atas nama Wali Mujbir. Dulu orang perempuan tak boleh pergi ke sekolah, tak pergi ke universiti. Ketika Syekh Al-Hadi, Syekh Jalaluddin Tahir, Za'ba bangkit dalam negeri ini menyatakan kita perlu keluar daripada kepompong kepemikiran agama yang konservatif, yang sebenarnya tidak membangunkan umat ini. Mereka diberikan tohmahan macam-macam, termasuk mereka dituduh sebagai kaum muda. Tetapi akhirnya alhamdulillah hari ini hasil perjuangan mereka, ramai anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Bapa sudah tak boleh paksa lagi orang perempuan kahwin. Orang perempuan kena berterima kasih banyak kepada Syekh Al-Hadi, Jalaluddin Tahir. Tokoh-tokoh ini Hamka pernah satu ketika diharamkan berceramah di Tanah Melayu. Tetapi mereka membimbing kebangkitan umat ini. Dan juga tokoh-tokoh lain yang disebutkan, yang telah membangkitkan umat ini untuk pergi lebih jauh ke hadapan. Ulama itu sentiasa di hati umat. Tanggungjawab ulama, oleh kerana mereka diberikan kepercayaan oleh umat, seperti mana orang-orang politik diberikan kepercayaan oleh umat, maka para ulama hendaklah memastikan mereka, pemikiran mereka, kata ulama ni bukan macam kata orang politik. Orang politik kata no, dia kata tak apalah, kita pujuk dia kata yes lah. Tapi apabila ulama kata ini tak boleh, orang awam akan berpendapat itu hukum Tuhan. Mentaliti awam menyangka bahawasanya itu adalah divine conclusion. Itu adalah pengaruh yang mempunyai sifat kewahyuan. Bila ulama kata jangan, mereka fikir benda itu haram. Mungkin kalau kita tanya ulama itu sendiri, haram ke? Aku kata jangan ya. Maka ulama kena berhati-hati di dalam pandangan mereka ini. Mereka mesti membuat satu pandangan yang membangkitkan umat ini. Dan saya nak sebut beberapa tokoh yang besar dalam sejarah dalam kesempatan yang akhir ini.